Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Assalamualaikum teman-teman dunia akhirat yang sedang mendengar. Ini adalah Celebrity Podcast bersama dengan saya, Nabil Ahmad. Hey guys. Wow, Alhamdulillah, satu lagi pertemuan yang kita harapkan, satu pertemuan yang diredai Allah, penuh dengan keberkatan. So guys, satu tip yang saya nak kongsikan juga dengan korang semua. Sebelum kita mulakan apa-apa majlis, kita selawat guys. Sebab majlis yang ada selawat Nabi adalah majlis yang harum, majlis yang wangi, yang majlis yang ada keberkatan. So Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, seronoknya hari ni. Sebab apa seronok? Sebab hari ni Allah bagi lagi peluang. Allah bangunkan kita hari ni untuk terus boleh taubat, terus boleh buat amal, terus boleh buat baik, terus boleh mengaji, terus boleh sembahyang. So inilah antara kesyukuran-kesyukuran yang sepatutnya kita rasa setiap hari kita bangunnya tidur. Oh, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, hari ni kau bagi aku bangun lagi daripada mati aku yang sementara, iaitu tidur kan. Kau bagi lagi kan aku peluang ambil wuduk, sembahyang, tahajud, minta doa dengan Allah, minta taubat dengan Allah kan. Itu yang seronok tu, hari ni masih dapat bercakap lagi ni. So kita jangan sia-siakan peluang-peluang yang Allah bagi dekat kita ni. Dia macam tak perasan kan, dia macam lalu kehidupan yang hari-hari macam biasa. Tapi bila kita ada, orang kata, kesedaran diri yang setiap kali kita bangun, ianya adalah satu peluang yang tak boleh kita sia-siakan. So guys, iri hati hey, ini satu topik yang kena bawa ustaz ni. Kena bawa ustaz ni pasal dia ada ayat-ayat Quran dia kan bercerita pasal hati ni kan. Dan Quran pun ada cakap apa, dalam badan kita ni ada satu daging. Baik ketulan daging ni, baiklah semuanya kan. Kalau busuk ketulan daging ni, busuklah semuanya. Itu adalah hati. So guys, hati ni kita kena jaga guys kan. Kita kena jaga. Sebab tu kita kena banyak zikir, banyak solat, kita kena banyak mengaji. Kalau kita tak belajar, kita akan macam tanya, apalah kena mengenai zikir dengan hati kan, apalah kena mengenai solat dengan hati. Tak, ini semualah yang membentuk hati kita untuk jadi lebih baik. Kan? Sebab kita manusia. Saya sendirilah, jujurlah cakap kan, ada je kawan-kawan selebriti saya yang kita dulu tengok diorang, kita sakit hati, kita iri hati, kita jealous dengan kejayaan diorang, dengan kelebihan diorang, dengan bakat diorang. Kita jadi macam, hey, benda lah awak macam ni pun orang suka, benda lah berlakon macam ni pun orang nak tengok, apa benda lah muka macam ni pun orang bagi dia job. Itu semua ayat-ayat iri hati lah tu. Dan ayat-ayat ni orang lain pun sebut kat kita, benda lah dia tu, telinga capang dengan tak kelakarnya, dengan ya Allah, bibir terjuirnya, ya Allah, ya benda lah, talentless, tak ada bakat pun, tak kelakar pun kan. Ini semua ayat-ayat yang kita biasa dapat, kita biasa dengar. Ada yang orang tulis, kita baca. Ada orang cakap kat telinga pun ada kan. Ada orang cakap belakang sampai kat kita pun ada. Ini semua penyakit iri hati, cemburu. Kita sebenarnya, kita yang bersedih. Bila kita cakap orang ni, sebenarnya kita yang sedih, kita yang marahkan diri kita sendiri kan. Kenapalah aku tak dapat macam ni kan, kenapalah aku ni tak ada bakat macam ni, kenapalah aku tak ada kelebihan yang macam ni kan. Guys, Allah bagi kita sesuatu tu bersebab dan mengikut dia. Bayangkan kehidupan kita ni dah ditulis 50,000 tahun sebelum ada langit dengan bumi. Bayangkan tu. Benda pertama yang Allah jadikan adalah pena kan, dakwat kan. Itulah kejadian pertama yang Allah jadikan untuk tulis apa yang akan berlaku selepas ni sampai hari kiamat. Dan perlu kita beriman dengan perkara ni guys. Takdir, qada Allah ni, ini perkara-perkara yang kita perlu beriman. Kita kena yakin seyakin-yakinnya kejadian-kejadian yang akan berlaku selepas ni Allah dah tulis dah. So
Bila kita ada keyakinan yang macam ni, bila kita ada kepercayaan yang macam ni, trust me guys, kita punya perasaan iri hati ni akan berkurangan. Sebab kita memang manusia. Kita manusia yang memang penuh dengan iri hati. Tengok satu orang dia bawa kereta Ferrari ke Lamborghini ke, bila dia turun daripada kereta, kita yang naik motor ni tengok muka dia, kita akan terus cakap apa? Kita akan terus cakap, bapak belagak gila muka dia. Padahal muka dia tak ada apa-apa pun. Muka dia biasa je, dan dia tak sombong pun. Tapi kita ni melihat dengan perasaan yang iri hati. So kita akan cari secari-carinya macam mana kita nak mengata orang tu kan. Macam bapa belagak gila doh, dia naik Ferrari belagak gila doh. So itulah manusia kan. Tapi bila kita ada percaya dengan takdir, kita percaya dengan rezeki yang Allah bagi kita, kita percaya dengan qada dan qadar, orang naik apa pun, mewah macam mana, berhebat macam mana pun, kita akan, ya Allah, Alhamdulillah, kita jadi happy untuk lihat kejayaan orang lain. Kita rasa macam, ya Allah, syukurnya melihat kebesaran Allah. Allah Maha memberi kan. Apa yang orang tu dapat adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita sayang dengan Allah, kita yakin dengan Allah kan, Allah perlihatkan kita benda-benda macam ni, tapi pandangan kita lain. Pandangan kita bukan pandangan iri hati. Pandangan kita adalah pandangan membesarkan Allah. Subhanallah. Sebab kerana kekayaan Allah lah, sahabat ni dapat pakai kereta macam ni, sahabat ni dapat duduk rumah besar macam ni kan. Lain tak guys perspektif orang yang yakin dengan takdir, qada-qadar Allah kan, yakin dengan rezeki yang Allah bagi, dengan orang yang tak belajar, tak ada ilmu, dia tak yakin dengan apa yang Allah bagi. So dia sakit hati je dengan diri dia kan. So dia tengok semua orang tak betul, dia tengok semua orang salah, dia tengok semua orang tak bagus. Ustaz Don kan pernah cakap, tengok orang dengan pandangan mata lebah, nampak semua madu, semua bunga, semua wangi, semua sedap, semua manis. Itu tengok orang. Tapi kalau kita tengok orang dengan pandangan mata lalat, semua orang jadi tai, semua orang jadi sampah, semua orang jadi longkang, semua orang jadi loji, semua jadi keji. So boleh pilih guys, mata kita kan ada pepatah juga kan, dari mata turun ke hati kan. Sebenarnya salah guys. Daripada hati naik ke mata, kita pandang orang dengan hati yang baik, hati yang bersih, hati yang penuh dengan tawaduk kan, hati yang betul-betul yakin dengan apa yang Allah berikan. So hati kita ada benda tu, so pandangan mata kita pun akan lain. So macam saya cerita tadi, dulu saya kalau tengok hati-hati selain kan, yang macam job banyak kan, pakai kereta mewah, padahal tak ada bakat pun, kita selalu merendah-rendahkan orang lah. Bila kita selalu merendah-rendahkan orang, sebenarnya kita merendahkan diri kita sendiri. Kita jadi marah, kita jadi sakit hati. Guys, apa je benda buruk yang kita buat dekat orang atau cakap dekat orang, dia akan berbalik pada kita. Kita yang akan merasai kesukaran hidup tu tau. Betul, percaya je kat saya. Bila kita iri hati dengan orang, kita yang akan merasai kesukaran hidup tu, bukan orang tu. Kita ni. Oi guys, kalau nak cerita dulu pernah ada kawan-kawan selebriti ni yang macam saya. Tak boleh dengar nama. Tak boleh dengar. Orang kalau sebut nama dia orang buat compare dengan kita terus jadi macam apa hal kan, tak hormat kan, tak respect kan. Jadi marah, satu hari tu boleh jadi marah, boleh jadi murung, memang tak boleh buat kerja punya. So macam mana saya overcome benda ni? Senang je guys. Kita ni nak orang Islam kan, dan saya harap yang mendengar ni kebanyakannya orang-orang Islam yang tahu. Kita ni bila orang cakap kau ni tak ada iman lah, apa kita rasa? Macam mana kalau orang cakap dengan kita, dengan melihat perilaku kita, kalau orang cakap dengan kita kau ni tak ada iman ni, apa perasaan kita? Dan macam mana pula bila orang tengok kita, kelakuan kita kan, orang akan macam cakap dahsyat iman awak ni, hebat iman awak ni kan. Kat situ kita boleh menilai sendiri kan. Sebab perasaan tu hanya kita saja yang tahu. Macam saya, apabila kata-kata awak ni tidak beriman dilemparkan di muka saya terus jadi macam, saya terus datang satu rasa taubat lah. Selama ni kita solat, kita duk tonggang-tonggek solat, kita duk buatlah sedekah sikit-sikit kan, buatlah amal sikit-sikit kan, dan kita ni pun dah belajar kan, mestilah nak menginginkan syurga Allah kan. So bila satu hari orang kata kat kita ni tak ada iman, sebab kerana perilaku kita kan, sebab kerana hati kita ni, takkan kita macam tak rasa macam kena tampar, tak rasa macam
ya Allah, hai aku ni tak ada iman. So disebabkan kerana perkara ni lah, dia telah merubah hidup saya, dia telah merubah hati saya. Alhamdulillah benda ni pun kalau nak jadi pun kun fayakun kan, kehendak Allah kan. Kalau dia jadi kan. So sebab kerana saya dilemparkan dengan kata-kata awak ni tidak beriman, saya terus ubah hati saya terus ubah hidup saya terus ubah pemikiran saya. Dan sampai hari ni Alhamdulillah, bila kita tengok siapa-siapa pun, kita dah tak ada dah rasa iri hati tu, kita tak ada rasa benci tu kat orang. Kita ada rasa sayang lagi, kita rasa kasih lagi, kita rasa macam nak bantu lagi, kita rasa macam bagi support lagi. Ya Allah, inilah kemewahan dunia yang memang tak ada tolok bandingan lah. Dia memang betul-betul stress free. Dia macam betul-betul, ya Allah, seronoknya. Seronoknya dapat benda ni. Dan saya, jujur saya cakap, saya dapat rasa benda ni. Saya dapat. Tapi apa-apa pun yang kita dapat untuk arah kebaikan, mesti dengan sebab keinginan. Kena ada tolak, keinginan untuk jadi lebih baik, keinginan untuk memiliki hati yang bersih daripada hati yang mempunyai perasaan iri hati. Wow, hebatlah guys. Allah maha hebatlah guys. So harap-harap apa yang saya kongsikan ni dapat dimanfaatkan oleh semua, dapat dikongsikan juga. Semoga pahala kita ni semua mengalir untuk each other. Semoga Allah selamatkan kita daripada azab akhirat. So itu dia guys, iri hati daripada saya, Nabil Ahmad. So untuk episod yang akan datang, episod terakhir, iaitu episod keempat, kita nak sembang sikit pasal ilmu. Allah, macam mana nak cerita ni? Yang nak cerita ni orang tak ada ilmu. Macam mana nak kongsikan Tak apalah guys, kita henyak je lah. Kita jumpa di next episode Podcast Selebriti Nabil Ahmad. Assalamualaikum. Bye-bye.